Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Saizal Pinjaman. Saya Alwi Nipong, nomor matriks 260564, ingin membentangkan model pertumbuhan Harod. Pengenalan model model pertumbuhan ekonomi Harod Domar dibangun berdasarkan pengalaman dari negara-negara maju. Teori pertumbuhan Harod Domar dikembangkan oleh R.F. Harod dan F.C. Dama. Kedua ekonomi ini mengungkapkan teorinya secara terpisah. Harod menjelaskan tentang teori pertumbuhan pada tahun 1939 dalam Economy Journal, sedangkan Domar menyatakan teorinya pada tahun 1947 dalam Jurnal American Economy Review. Harod dan Domar memberikan peranan penting dalam pembentukan pelaburan dalam proses pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Pelaburan boleh meningkatkan kapasiti pengeluaran ekonomi dengan meningkatkan stok modal. Seterusnya ini ialah faktor-faktor yang menjelaskan tingkat pertumbuhan menurut Harod Domar. Teori Harod Domar mengingatkan kita bahwa hasil daripada pelaburan ini dalam kapasiti barang modal masa hadapan dalam ekonomi akan meningkat. Syarat-syarat yang perlu ada dianalisis agar pada masa hadapan barang modal yang ada dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Ini adalah contoh faktor-faktor yang menjelaskan tingkat pertumbuhan menurut Harod Domar. Seterusnya ialah teori Harod Domar mencadangkan bahawa jawapan kepada soalan ini agak mudah untuk semua barang modal sedia ada digunakan sepenuhnya. Permintaan agregat mesti meningkat sebanyak peningkatan kapasiti direalisasikan barangan modal hasil daripada pelaburan masa lalu. Seperti yang kita lihat di sebelah kanan ini ada satu graf yang sama, iaitu faktor-faktor yang menjelaskan tingkat pertumbuhan menurut Harod Domar. Seterusnya adalah dalam praktikalnya, syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil tidaklah setegar yang dicadangkan oleh teori Harod Domar. Ekonomi sebenarnya tidak terdiri daripada dua sektor, tetapi merupakan ekonomi terbuka di mana ekspor adalah satu dari komponen perbelanjaan agregat. Oleh itu, walaupun pelaburan menurun, tetapi jika ekspor mengalami perkembangan pesat, perbelanjaan agregat masih boleh mewujudkan keadaan di mana peningkatan kapasiti modal hasil daripada pelaburan lepas dapat digunakan sepenuhnya. Pertumbuhan pesat di beberapa negara Asia seperti Korea, Jepun, Taiwan, Thailand, Singapura dan juga Malaysia serta negara kita sendiri pada tahun 1980-an dan awal 1990-an menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pesat boleh dicapai melalui pembangunan ekspor. Seterusnya itu analisis modal. Teknik analisis terdapat dua. Satu, persamaan untuk kadar pertumbuhan semula jadi. Yang kedua ialah persamaan untuk kadar yang dijamin. Harod menyatakan bahawa apabila GN menyimpang dari GW, dia akan semakin jauh menyimpang daripada keseimbangan. Terdapat dua kajian lepas. Satu penulisan Jajuk Suprijati Ainul Yakin, Fakulti Ekonomi Universiti, Dr. Sotome Surabaya, menyatakan bahawa dalam pertumbuhan ekonomi, penyelidikan akan melaksanakan peringkat-peringkat. Dalam penyelidikan ini ialah pengajian mencari dan mengira perkembangan KDNK pada harga yang sama berkenaan dan KDNK pada harga tetap. Pengiraan bermula dari 5 tahun sebelum dan selepas. Satu lagi kajian lepas iaitu Ranti Darwin 1, Wan Laura Herdilawati 2018 menyatakan bahawa pelaburan merupakan salah satu petunjuk penting dalam mengukuhkan ekonomi sebuah wilayah. Pembangunan pelbagai sektor berpeluang meningkatkan pelaburan merupakan salah satu keutamaan dalam pengurusan ekonomi. Ini adalah contoh kajian lepas yang tadi. Yang sebelah kiri ini ialah untuk mencapai pertumbuhan keseimbangan guna tenaga penuh ekonomi mesti memenuhi syarat di mana GN dan GW iaitu sama. Dan sebelah kanan ini adalah jika GW dan GN genang sekular akan berkembang mengakibatkan pengangguran. Seterusnya iaitu perbandingan model Harod dan model Domar. Persamaan. Model-model tersebut adalah berdasarkan andaian yang serupa. Atas sebab inilah nama Harod dan Domar dipukul dalam sebarang perbincangan tentang model pertumbuhan. Yang kedua ialah kedua model menggunakan kesamaan simpanan pelaburan keingisian sebagai syarat untuk pertumbuhan yang stabil. Kedua-dua model ini
meningkatkan keseimbangan tapi pisau. Perbezaan, Domar memberikan peranan utama kepada pelaburan dalam proses pertumbuhan, manakala Harrod menganggap tahap pendapatan sebagai faktor terpenting dalam proses pertumbuhan. Seterusnya adalah Domar menjalin hubungan antara permintaan dan penawaran pelaburan, manakala Harrod menyamai permintaan dan bakal penyimpanan. Seterusnya ialah model Domar adalah berdasarkan satu kadar pertumbuhan, tetapi Harrod menggunakan 3 kadar pertumbuhan yang berbeza, yang kadar sebenar G, kadar dijamin GW, dan kadar semula jadi ialah GN. Seterusnya ialah impak atau kesan model terhadap ekonomi. Yang pertama ialah impak yang positif model Harrod Domar, iaitu pelaburan mempunyai hubungan positif dengan pendapatan negara. Pelaburan boleh meningkatkan kapasiti pengeluaran ekonomi dengan meningkatkan stok modal. Dan yang kedua ialah keterbatasan model Harrod Domar. Yang pertama, model tersebut terlalu memudahkan sumber pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, model itu menganggap ekonomi beroperasi dalam guna tenaga penuh itu tidak realistik dalam dunia sebenar, kerana ekonomi sering turun naik di sekitar guna tenaga penuh melalui potensi pengeluaran. Yang ketiga itu kepentingan. Pertumbuhan ekonomi bergantung kepada asas untuk meningkatkan pelaburan dengan meningkatkan simpanan dan menggunakan pelaburan ini dengan lebih cekap melalui kemajuan teknologi. Yang keempat ialah kritikan terhadap model. Kritikan utama model itu ialah peringkat anggapan. Salah satunya ialah tidak ada sebab yang mencukupi untuk pertumbuhan untuk mengekalkan guna tenaga penuh ia berdasarkan kadar yang sama. Model ini juga menganggap bahawa kadar deposit adalah tetap, yang mungkin tidak benar, dan menganggap bahawa pulangan marginal kepada model adalah tetap. Tambahan pula, model itu telah dikritik kerana andaian bahawa kapasiti produktif adalah berkadar dengan stok modal, yang kemudiannya dinyatakan oleh Domar sebagai andaian yang tidak realistik. Secara kesimpulannya, perkembangan ekonomi dan pendapatan sebuah negara bergantung kepada hasil dalam negara dan keupayaan untuk mengekspor keluar agar mencapai tahap keseimbangan yang maksimum dan tenaga buruh yang maksimum agar dapat mengurangkan kadar inflasi dalam negara. Sekian dari saya.